Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan daripada channel Ajar. Iaitu soalan dia, korang ada dalam bot di atas sebuah tasik dan kemudian korang campakkan beg ke dalam air. Apa yang akan berlaku kepada paras air itu? Sama ada dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi soalan ini dia berkait rapat dengan salah satu prinsip yang mungkin sebagian anda dah belajar, iaitu prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes. Jadi prinsip ini anda akan belajar dalam silibus baru, dia akan ada dalam tingkatan 5 lah. Jadi prinsip Archimedes ini dia adalah berkaitan dengan objek yang tenggelam dan juga yang timbul ataupun yang terapung. Jadi situasi dia adalah andaikan kita ada sebuah bekas air, okey, lebih kurang macam inilah. Okey, dan kemudian kita letakkan sesuatu objek ke dalam air ini. Jadi akan ada dua situasi lah, iaitu yang pertama objek itu tenggelam dan yang kedua objek itu akan timbul. Jadi macam mana kita nak tahu dia akan tenggelam ataupun dia akan timbul? Kita boleh gunakan prinsip Archimedes. Okey, ingat ya, bila objek itu berada dekat dalam air ini, akan ada satu daya daripada objek ini, iaitu daya berat dia. Okey, W. Okey, daya itu adalah berat dia lah, W, yang sentiasa menghala ke bawah. Jadi dalam situasi yang ini, situasi dia terapung, kalau berat dia bertindak ke bawah tetapi dia terapung, maksudnya adalah satu daya yang tolak dia ke atas. Okey, dia akan ada satu daya yang tolak objek ini ke atas, yang mana daya ini yang kita namakan sebagai daya apung. Okey, daya apung. Dan sebenarnya dalam situasi dia tenggelam pun ada juga daya apung dia. Okey, cuma nilainya itu berbezalah daripada yang ini. Okey, jadi berapa nilai F ini? F ataupun daya apung ini bersamaan dengan rho VG. Okey, yang mana rho merujuk kepada ketumpatan air. Okey, ketumpatan air. Bukannya ketumpatan objek, dia merujuk kepada ketumpatan air ini. Dan V pula, V ini merujuk kepada dia punya isi padu air yang tersesar. Okey, isi padu air yang tersesar. Okey, sekejap cikgu akan jelaskan. Dan G merujuk kepada tarikan graviti. Okey, apa maksud V? Apa maksud isi padu air yang tersesar ini? Dia macam ini. Dia maksudnya, contoh kalau kita ada sebuah bekas yang kita panggil sebagai bekas Eureka. Okey, dan contoh kita letakkan air supaya dia capai dia punya paras dekat sinilah. Okey, dan kalau kita letakkan objek, okey, kalau kita letakkan objek kepada air ini, maka paras air ini akan naiklah. Okey, disebabkan kita letakkan objek kepada air ini. Dan bila kita letakkan dia, bila paras air dia naik, maka akan ada air yang melimpah keluar. Okey, akan ada air yang melimpah keluar dan dia punya isi padu air ini adalah isi padu yang ini. Okey, V kita yang ini, iaitu isi padu air yang tersesar. Okey, isi padu air yang tersesar ini merujuk kepada yang ini. Okey, berapa banyak paras air yang meningkat lah. Dia sebenarnya adalah paras air yang meningkat merujuk kepada V kita. Okey, jadi ini berkenaan dengan prinsip Archimedes. Sekarang kita boleh cuba untuk selesaikan soalan yang ditanya ini. Baik, jadi soalan dia adalah kita berada dekat sebuah tasik. Jadi kita andaikan kita ada dekat atas sebuah tasik. Okey, dan kita berada atas bot. Dan dalam bot itu kita ada sebuah beg. Okey, kita ada sebuah beg yang mana beg itu berada dekat dalam bot tersebut. Baik. Okey, cikgu lukis balik supaya lebih kemas. Okey. Jadi, bila kita berada dalam situasi ini, kita akan dikenakan satu daya lah sebab dia terapung. Maka kita akan dikenakan daya yang kita namakan sebagai daya apung. Okey, yang disebutkan tadi ni. Daya apung yang ini. Jadi berapa nilai daya apung yang dikenakan ke atas bot dan beg kita? Jadi jawapannya adalah daya apung dia akan sama dengan berat yang dia tanggung ini. Iaitu berat bot dan juga berat bagi beg kita. Okey, kenapa? Dia sebabnya adalah bila, okay, kita tengok balik dalam situasi objek yang terapung. Bila dia terapung, maksudnya berat yang tarik ke bawah, daya yang tarik ke bawah iaitu W, mestilah bersamaan dengan daya yang tolak dia ke atas, iaitu F. Jadi dalam situasi terapung, dia akan dapat F
bersamaan dengan W. Okey, tapi bila dia tenggelam, dia tak sama. Okey, W ini merujuk kepada berat objek ini. Okey. Jadi kalau dia tenggelam, dia tidak sama dengan W dia. Okey, kalau sama dia akan terapung. Kalau tak sama, maka W lebih kuatlah berbanding dengan F, maka objek itu akan tenggelam. Baik, dalam situasi ini F akan bersamaan dengan berat kedua-dua objek ini, iaitu kita namakan sebagai WA, iaitu merujuk kepada berat bot, dan juga WB merujuk kepada berat bagi beg kita. Jadi ini adalah dia punya daya apung, dan ini bersamaan dengan rho VG. Okey, iaitu rumus yang inilah rho VG kita. Baik. Jadi ia bersamaan dengan rho VG, dan V di sini merujuk kepada paras air yang sekarang ini, iaitu paras air ketika bot dan beg berada dekat dalam tasik tersebut. Jadi berapa nilai V? V akan sama dengan WA tambah dengan WB bahagi dengan rho darab dengan G. Jadi ini adalah paras air yang sekarang ini. Okey, paras air yang sekarang ini adalah sebanyak yang inilah yang kita tuliskan ni, WA tambah WB bahagi dengan rho G. Okey, sekarang bila kita campakkan beg itu ke dalam air, kita akan dapat dua situasi. Yang mana situasi yang pertama, situasi yang pertama adalah apabila beg kita itu terapung. Okey, kita tahulah bot itu memang akan terapung, tapi sekarang ini situasi dia adalah beg itu terapung. Jadi persoalannya adalah dalam situasi ini apa yang akan berlaku, sama ada paras air akan naik ataupun paras air dia akan turun. Jadi untuk kita tahu paras air naik ataupun turun, kita perlu bandingkan V yang baru ini dengan V yang tadi. Kita tengok sama ada dia lebih besar ataupun dia lebih kecil ataupun dia sama. Okey, jadi dalam situasi ini dua-dua objek terapung, maksudnya W dekat sini sama juga dengan F yang bertindak dekat atas dia, iaitu daya apung. Ingat dalam situasi ini kita ada dua daya apung, satu ke atas bot dan satu ke atas beg kita. Jadi untuk beg pula dia akan ada W dia, WB, yang ini adalah WA, dan dia juga akan dikenakan daya F. Cuma F dia berbezalah. Jadi kita andaikan yang ini F2, yang ini F1. Okey, jadi dalam situasi kita ni berapa dia punya V dia? Pertama sekali kita boleh tuliskan dahulu F1. Okey, ingat F1 akan sama dengan WA kerana dia terapung. Sama juga dalam situasi ini, F2 akan sama dengan WB kerana objek ini terapung. Jadi kita boleh dapat rumus WA bersamaan dengan rho VA darab dengan G. VA sekarang ini merujuk kepada berat air yang disesarkan ataupun isi padu air yang disesarkan oleh bot, dan kemudian kita ada WB sama dengan rho VBG. Okey, ingat ya, rho dengan G tidak berubah sebab rho dengan G merujuk kepada ketumpatan dan juga graviti, okey, untuk air ini. Jadi ini adalah kita punya daya apung. Jadi kita nak tahu berapa isi padu di sekarang ini, kita perlu tambahkan VA dengan VB. Okey, jadi macam mana nak tambah? Kita tambahkan saja dua-dua persamaan ini, jadi kita akan dapat di sebelah kiri kita akan dapat WA tambah WB sama dengan rho VAG tambah dengan rho VBG. Jadi kita boleh faktorkan dia, kita akan dapat rho G VA tambah VB, dan kita boleh salin balik. Dan kita boleh dapat daripada sini VA tambah dengan VB yang kita nak cari sama juga dengan WA tambah WB per dengan rho G. Jadi maksudnya ini adalah berat air, ini adalah isi padu air yang disesarkan dalam situasi bila beg kita terapung. Jadi kalau anda perhatikan, yang ini sama dengan yang ini. Kalau perhatikan di sebelah kanan WA tambah WB per dengan rho G. Yang ini pun sama, WA tambah WB per dengan rho G. Jadi kalau beg kita terapung, paras air akan sama dan tidak ada dalam pilihan jawapan ini. Sekarang kita lihat pula dalam situasi yang kedua, kalau beg ini tenggelam ke dalam tasik. Okey, jadi dalam situasi beg kita tenggelam ke dalam tasik, maksudnya situasi dia beginilah. Kita ada bot yang sama. Okey, dan kita ada beg, cuma kali ini dia berada di dasar tasik tersebut.
Okey, sama macam situasi tadi, kita kira berapa dia punya daya apung. Jadi untuk situasi yang ini, dia ada berat W dan dia ada daya apung F1. Okey, untuk situasi yang kedua, dia juga ada berat W dan dia ada daya apung F2. Okey, sekarang berapa berat apung untuk yang pertama? Samalah macam situasi yang ini sebab dia terapung, maka F1 akan sama dengan W. Okey, F1 akan sama dengan W, maka ini bersamaan dengan rho VA. Okey, VA darab dengan G. Jadi kita akan dapat yang ini, yang persamaan yang pertama. Okey, ini adalah WA. Okey, WA. Yang ini pun WA. Baik. Jadi sekarang ini kita lihat pula dalam situasi bag kita ini. Jadi macam mana kita nak selesaikan bag kita ini? Kalau kita perhatikan situasi ini F2 tidak sama dengan W. Ini kunci dia. F2 tidak sama dengan W kerana dia objek ini sedang tenggelam. Maksudnya berat bagi bag ini lebih besar daripada F2. Okey, sebab kalau dia sama maka dia akan terapung. Okey, tapi disebabkan dia jatuh ke bawah, maksudnya W lebih besar daripada F2. Ini kata kunci dia. W lebih besar daripada F2 dan kita tahu bahawa F2 bersamaan dengan rho VBG. Okey, yang mana VB sekarang ini merujuk kepada isi padu air yang disesarkan oleh kita punya bag ini. Dan untuk kita dapatkan dia punya nilai dia, okey, ingat kita kira tadi WA, okey, kita tulis dekat sini lah, F2 sama dengan rho VBG. Dan kalau kita nak tahu paras air dia, kita kena tambahkan VA dengan VB. Jadi kita tambahkan kedua-dua ini, kita akan dapat apa? Baik, okey, WA tambah dengan F2 sama dengan rho VAG tambah dengan rho VBG. Jadi kita nak tahu berapa VA tambah VB, kita akan dapat faktorkan rho dengan G, VA tambah dengan VB. Maka dekat sini kita boleh dapat VA tambah dengan VB bersamaan dengan WA tambah F2 bahagi dengan rho G. Jadi ini persamaan yang kita dapat. Okey, persoalannya ini paras air yang asal, WA tambah WB bahagi dengan rho G. Ini adalah paras air yang asal. Okey, jadi yang ini menentukan sama ada dia lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kalau yang ini, okey, kita tengok ya, dalam situasi ini, kalau kita perhatikan F2 adalah lebih kecil berbanding dengan W. Jadi kalau yang ini lebih kecil daripada yang ini, maksudnya dia akan tenggelam. Okey, dalam situasi ini ingat, dalam situasi kita yang kedua ini, kalau dia lagi kecil daripada situasi yang pertama, maka paras air dia akan jatuh sebab dia punya VA tambah VB lagi kecil daripada nilai yang asal. Okey, dia punya isi padu yang tersesar lebih kecil. Jadi kalau kita perhatikan, disebabkan F2 lebih kecil daripada W, ingat yang ini F2 lagi kecil daripada W, dan dekat sini kita ada F2. Okey, dan bila WA tambah F2, dia mestilah lebih kecil daripada WA tambah WB kita. Okey, WB ini adalah WB, ini adalah WB. Okey, jadi bila dia lebih kecil daripada WA tambah WB, maksudnya nilai yang ini lebih kecil berbanding dengan nilai yang asal ini, maka jawapannya objek akan tenggelam. Ataupun bukan tenggelam lah, paras air akan turun. Okey, sebab dia punya nilai isi padu yang tersesar adalah kecil berbanding dengan nilai yang asal, maka jawapan untuk situasi ini adalah dia akan turun. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Boleh juga tonton video jawapan daripada channel Ajar ini, baru saja diterbitkan. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang.